Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah, kepada adik-adik, keluarga dan juga sahabat handai. Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat di bawah perlindungan Allah dan sentiasa ceria melalui hari-hari anda. Nak macam iklan pula dah. Baik, bertemu kembali dengan Cik Man, bersama Cik Man dalam rancangan Jawapan Panel Cik Man. Korang tanya je, insya-Allah Cik Man akan jawab dengan segala kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk minggu ini kita masih lagi berada dalam tema yang sama, iaitu sifat-sifat mahmudah. Sebelum ni kita ada bincang pasal sabar, bincang pasal tawakal, kemudian kita bincang pasal mahabbah ataupun kasih sayang, dan hari ini kita nak bincang pasal satu lagi sifat mahmudah yang perlu ada dalam diri dan jiwa seorang mukmin yang mengaku dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengaku juga dia beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu taubat. Jadi hari ini kita nak bincang pasal taubat. Perkataan yang selalu kita dengar, lepas orang buat silap, taubat. Bila kawan kita ada buat silap, weh kau taubat, weh kau ni dah banyak dosa dah. Orang yang bercakap tu pun sama 2 kali 5 kan, pun kena taubat juga. Jadi apa maksud taubat? Maka taubat ini perkataan Arab. Sekali lagi kita memang tahu perkataan Arab yang dipindahkan ke bahasa kita, jadi senang kita nak faham. Taubat itu dari segi bahasa, dia ambil daripada perkataan taba yatubu taubah, membawa maksud kembali, iaitu menghapuskan diri, menjauhkan diri, melupakan segala dosa-dosa. Ya, sebagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubat yang betul-betul bersih, jujur, nasuha. Jadi dekat sini ada sebut taubatan nasuha. Apakah yang dimaksudkan dengan taubat nasuha ini? Kita kena fahamlah apa maksud nasuha. Nasuha ni daripada perkataan nasuha yang membawa maksud jernih, bersih, murni. Jadi bila kita gabungkan taubat nasuha ni, taubat yang jernih, yang bersih, yang murni, yang tak ada bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Nampak macam main-main aja semalam taubat, lepas tu buat lagi. Kemudian waktu sebut astagfirullah pun main-main. Kan kita tahu bahawa astagfirullah itu asas kepada taubat, maksudnya minta ampun kepada Allah. Jadi buang semua benda-benda yang tak jernih tu tadi untuk membuktikan kita benar-benar bertaubat nasuha. Itu taubat yang insya-Allah pasti akan diterima Allah, dan kesannya Allah akan delete ataupun Allah akan iris segala dosa-dosa yang kita buat. Okey, Cik Man ada 5 soalan netizen yang kemudian nanti kan kita sambung balik pasal ni berkenaan dengan taubat lah. Kalau taubat Cik Man, kalau taubat itu memang kena salat taubat ke? Doa je tak boleh. Senang je buat duit je. Senang kerja kau buat kata orang lah kan. Baik, sekarang ni macam ni. Kita kena faham apakah yang dimaksudkan dengan taubat. Kemudian kita nak bincang balik apakah syarat-syarat untuk taubat itu ataupun taubat nasuha. Taubat ini kembali kepada Allah setelah kita melalui satu perjalanan dosa. Kita sebagai pendosa, kita sebagai insan memang akan lupa. Sebab itu memang fitrah kita. Sebab perkataan insan tu ambil daripada perkataan Arab nasiya. Maksudnya lupa. Sebab tu kata-katakan masummiyal insan illa linisyanihi. Tidak dinamakan insan melainkan dia memang ada sifat ataupun fitrah dia lupa tu. Jadi kita nak kata kalaupun kita tak sengaja untuk buat silap ataupun buat dosa, tapi kita memang manusia yang terdedah dengan sifat terlupa. Ini sifat kekurangan lah. Itu memang Allah takdirkan kepada kita supaya kita ni sentiasa sedar diri dan jangan menganggap diri kita ni hebat sangat. Walaupun kita ni rasa kita baik, macam tu tak pernah buat dosa, tak sengaja buat dosa, tapi kita ada terlupa. Itu tandanya kita kurang. Maka dengan sebab itulah kita akan sentiasa merasakan diri kita ni perlu kembali kepada Allah dan mengharap kepada Allah. Jadi bagi orang yang memang sengaja buat dosa, adakah dia ni tak ada peluang untuk kembali kepada Allah? Bahkan ada, kerana pintu rahmat dan pintu taubat Allah itu sangat-sangatlah luas. Jadi kita kena yakin Allah itu menerima taubat, Tawwabur Rahim, yang sangat menerima taubat. Kemudian Allah letak pula perkataan Rahim, iaitu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tawwab, Rahim. Tawab itu memang sangat menerima taubat. Kita satu hari kadang-kadang contoh kita buat dosa 1000 kali. Kemudian kita taubat, insya-Allah dengan sebenar-benar taubat, Allah akan ampunkan kita. 1000 dosa tu Allah tak akan ungkit. Walaupun mungkin kita baru taubat sekali. Jadi waktu kita kena yakin
dan kita kena baik sangka dan jangan sesekali ada putus asa untuk kembali kepada Allah. Baik, kita kembali balik kepada perbahasan kita. Apakah syarat-syarat taubat? Sebab Cik Man nak jawab soalan tadi. Taubat ni cukup tak dengan doa je? Apa syarat-syarat taubat? Bila seseorang buat dosa, dia rasa bersalah, itu dah sebahagian daripada taubat dah tu. Sebab syarat taubat ada 3. Yang pertama, berhenti serta-merta daripada melakukan maksiat. Ya Allah, apa yang aku buat ni? Stop. Totally stop. On the spot. Berhenti. Yang kedua, menyesal bersungguh-sungguh. Ya Allah, bodohnya tindakan yang aku buat. Kenapalah aku buat macam ni? Menyesal bersungguh-sungguh. Jadi, perasaan menyesal tu dah masuk dalam rumah taubat tu. Dalam dimensi taubat. Menyesal. Kadang-kadang ada orang kata, menyesal pun tak berguna. Berguna. Menyesal itu sekurang-kurangnya perasaan dan kerja hati yang menunjukkan kita rasa tak patut kita buat benda tu. Kan bagi orang yang beriman, tak ada langsung sebarang urusan negatif dalam hidup dia. So, bila kita menyesal, itu membantu kita untuk move on, untuk kembali balik kepada Allah. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, berazam. Ini bukan azam tahun baru. Berazam untuk tinggalkan langsung benda tu dan tak akan ulang balik benda tu. Tak akan ulang dosa tu. Tu mesti ada azam tu. Kalau tak, nanti kan kita ada alasan lah. Taubat, lepas tu buat balik. Taubat, buat balik. Taubat, buat balik. Bukanlah maksudnya bila kita taubat tu, kita akan sempurna jadi maksum. Tak. Sebab kita pun manusia juga. Tapi sekurang-kurangnya kita mesti nak menunjukkan kesungguhan kita pada Allah. Kita tak nak buat dosa tu. Kita berazam akan tinggalkan selama-lamanya. Ini 3 syarat taubat. Kesalahan kita dengan Allah. Tapi kalau kita buat dosa dengan manusia, ada satu lagi syarat. Apa dia? Selesaikan dengan orang yang kita buat silap tu. Kalau kita ada duit, jangan kata minta maaf jangan minta maaf aja. Hululah duit kan. Kecuali kalau dia halal kan. Tapi kalau kita ada mengumpat dia, berhutang maruah dengan dia, kita minta maaf dan kita cuba bersihkan apa yang kita bermasalah dengan dia. Dulu saya ada mengumpat dia ni. Itu tipu aja, tu fitnah aja. Sebenarnya saya tak mengumpat. Itu cara kita nak membayar hutang maruah. Sebab tu kadang-kadang dari satu sudut, dosa dengan Allah ni senang settle. Tapi dosa dengan manusia ni payah sebab kita kena jumpa orang tu. Allah ni bila-bila masa kita boleh jumpa. Dan Allah itu memang menguasai setiap masa dan menguasai setiap tempat. So hati-hati, jangan kita menganggap bahawa perhubungan kita dengan Allah kita dah settle, sedangkan perhubungan kita dengan manusia kita tak apalah, dia pun orang juga ada buat silap. Tak, kita mesti melaksanakan dan melunaskan hak dia, kerana dengan cara itu kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Sebab cara kita nak bertaubat dengan Allah, apabila kita buat silap dengan manusia, kita minta maaf dengan manusia, kerana itu adalah arahan daripada agama ataupun arahan daripada Allah juga. So, kena perhatikan 3 ataupun 4 syarat taubat ini, barulah menunjukkan kita benar-benar bertaubat nasuha. Jadi kepada yang bertanya tadi tu, netizen yang bertanya, Cik Man, jadi taubat ini cukup dengan doa. Dia doa, okey, ya Allah ya Tuhanku, aku tak nak buat. Tapi pastikan kita settlekan hal-hal yang lain. Kadang-kadang kita berdoa pun tak serius ataupun main-main. Ataupun mungkin kita rasa kita nak buat balik besok pagi ataupun waktu selepas itu. Jadi pastikan kejujuran betul-betul ada dalam usaha kita untuk bertaubat. Dan kalau kita ada buat silap dengan orang, pastikan kita settlekan masalah kita itu. Alright, baik. Soalan yang seterusnya Cik Man terima daripada netizen. Cik Man, saya seorang penzina dan sudah bertaubat, alhamdulillah. Jadi netizen ni seorang yang baik kan. So kita kadang-kadang manusia ni suka mengungkit. Engkau penzina, jangan tanya aku. Kau tak layak tanya aku, kotor najis. Tengok, kita manusia kan, ada kekurangan tu. Kekurangan kita ialah kita bila bajet bersih, bajet best ataupun poyo, itu dah merupakan satu dosa. Sedangkan Allah bukan manusia, dan Allah itu adalah Tuhan pencipta segala-galanya, memang tak ada dosa. Dia pun boleh terima kita seadanya dalam keadaan kita kotor. Ini kan pula kita tak boleh memaafkan orang lain. Jadi Cik Man ulang balik soalan tadi. Cik Man, saya adalah seorang penzina dan saya sudah pun bertaubat. Tapi bakal suami saya tak terima saya. Kalau orang tak terima, Allah terima ke? Jadi macam mana ni? Jadi cemas ni kalau kita kata tak terima kan, mungkin dia dah rasa give up. Jangan risau. Nak tahu jawapannya? Kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali balik. Okey, jadi untuk blok yang kedua ni tadi Cik Man ada tinggalkan satu soalan. Cik Man pun dah ingat lupa dah. Tapi berbunyi begini, Cik Man, saya berzina. Saya seorang penzina. Kemudian benda ni diketahui oleh bakal suami saya lah. Jadi dia tak terima saya kan.
Kemudian, adakah Allah terima saya? Baik. Pertama sekali Cik Man nak ucapkan tahniah kepada penzina. Bukan sebab dia berzina tu. Tak. Cik Man nak ucapkan tahniah sebab bila dia tanya soalan tu, kau jangan main gelak, serius sikit kan. Maknanya bila, kan? Okey. Bila, jangan anjing, jangan mengumpat, Allah Maha menerima taubat. Bila seorang penzina tu dia tanya soalan, sekurang-kurangnya dia ada rasa nak memperbaiki diri dia. Dan kemudian bila dia rasa ada orang tak terima dia, dan dia rasa macam Allah pun tak terima dia. Jangan. Kepada yang bertanya tu, kalau sedang menonton Cik Man, jangan give up. Sebenarnya setan lagi suka kita putus asa tau. Kita ni berzina, kita minum arak, kita main judi, setan suka. Tapi setan lagi suka kita putus asa. Sebab kalau kita putus asa, walaupun tak berzina, memang kita tak akan percaya Tuhan. Tapi ada orang berzina, buat maksiat banyak, tapi disebabkan dia yakin Tuhan terima dia, dia tak ada putus asa. Tuhan menerima taubat seorang hamba sebanyak mana pun. Dan setan paling suka seorang manusia yang putus asa, yang tinggalkan Tuhannya, yang buruk sangka dengan Tuhan. So kita kena faham kerja setan, apa impian setan, dan bagaimana Allah sebagai Tuhan yang pintu rahmat dan taubat dia sangat luas untuk kita. Jadi kepada yang bertanya soalan tadi, dia berzina, perkara dah lepas. Satu benda yang dia kena yakin untuk masa depan dia, Allah sediakan pintu dia sangat luas untuk menerima dia kembali. Cik Man nak kongsi satu kisah hadis sahih. Bagaimana, korang pun selalu dengar kot ceramah-ceramah tu, bagaimana seorang pelacur, kisah seorang pelacur, perempuan yang tak baik, dia terlibat dengan gejala sosial. Pada zaman dulu, dia ni melacur. Kalau kita katakan pelacur ni, siapa yang bangga kerjaya sebagai seorang pelacur? Kalau masing-masing ada kerja-kerja yang lain, mungkin mengaku, makcik kerja apa? Makcik timbalan pengetua, alhamdulillah. Kakak kerani dekat pejabat kedutaan. Adik pula, adik bomba. Makcik alhamdulillah, pelacur kelas atasan. Tak ada siapa yang bangga mengaku sebagai pelacur. Bila kita dengar je dia ni pelacur, kita rasa macam nak jauhkan diri. Itu kita manusia tu, acah-acah nak jauhkan diri, acah-acah rasa bersih, acah-acah jijik dekat orang lain. Sedangkan kita pun kadang-kadang mungkin dosa kita lebih besar daripada dia. Cukuplah dengan menganggap diri bersih dan orang lain kotor, itu merupakan satu dosa besar. Dan kita kena faham bahawa sebesar-besar pun dosa seseorang, pintu rahmat Allah lagi besar. Jadi pelacur ni, ataupun perempuan yang gejala sosial ni, dia lalu satu kawasan dan dia jumpa dengan seekor anjing. Bila sebut anjing, dalam masyarakat kita ni, anjing ni benda yang menjijikkan. Kalau jumpa tepi jalan, baling batu, baling kayu. Sedangkan kita lupa, anjing pun makhluk Allah yang ada hak untuk hidup. Dan anjing pun ada kedudukan. Sekurang-kurangnya, anjing tu Allah sebut nama dia dalam Quran. Tapi Allah tak sebut nama kita dalam Quran. Itu kedudukan anjing. Dan seekor anjing pernah mengikut beberapa orang pemuda beriman yang nak menyelamatkan iman dia, lari daripada seorang raja yang zalim dalam kisah pemuda-pemuda gua, iaitu Ashabul Kahfi. Jadi jangan underestimate. Kita senang cerita macam ni. Jangan pernah sekali pun dalam hidup kita memandang rendah pada makhluk lain. Sama ada dia pokok, tumbuh-tumbuhan, ataupun dia anjing, maupun dia manusia. Sama ada manusia itu jahat, dia seorang pelacur, ataupun perangai dia sangat teruk. Sebab Allah dalam pada menguji orang lain yang melakukan maksiat, Allah juga menguji kita bagaimana kita memandang orang lain yang sedang melakukan kemungkaran. Sama ada kita menganggap dia saudara kita yang perlu kita bimbing, ataupun kita menganggap kita lebih bersih, lebih mulia. Rasanya aku masuk syurga dulu, kau tinggal kemudian kau baru masuk syurga kot. Tu kena hati-hati. Ujian Allah tu banyak. Selain daripada jatuh, sedang naik pun merupakan ujian daripada Allah. Jadi pelacur ni tadi, bila dia pandang anjing, dia tak macam kita ataupun sebilangan daripada setengah daripada kita yang, anjing, lari, baling, ini jijik, binatang jahat, busuk dan seumpamanya. Tak. Apa dia buat? Dia ambil kasut, dia ambil satu bekas, kemudian dia cedok air di sumur ataupun di perigi, dia bagi anjing tu minum. Sebab dia tahu anjing tu sedang kehausan. Dia tahulah tanda anjing kehausan tu, dia tahu tak ada anjing tu, cik, dahaga. Kan? Anjing tu tak bercakap, ni bukan cerita Doraemon, kucing dia bercakap. Jadi dia, subhanallah, bagaimana seorang pelacur ataupun seorang perempuan yang bergejala sosial, yang kita tengok daripada segi zahirnya macam jijik dan jahat, tetapi hatinya cukup mulia kerana dia bersifat rahmat kepada haiwan. Kita pula, ni kita muhasabah kita ni, muhasabah kita. Ada di kalangan kita pula, mungkin tak pernah melacur, mungkin tak pernah berzina,
Tapi pandang anjing, jijik betul. Tapi menganjing orang, nombor 1. Benda tu yang kita kena faham. Pegang anjing tak ada masalah kalau perlu. Tapi menganjing orang hukumnya haram. Maksud menganjing orang tu melukakan perasaan orang lain. Hina orang. Body shampoo orang. Okey lagi. Body shaming orang. Itu yang masalah. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita kena ambil perhatian. Yang ni hadis sahih. Nak tahu apa yang Allah buat selepas tu? Allah ampunkan dosa-dosa dia. Allah ampunkan dosa wanita itu. Sebab apa Allah ampunkan? Sebab dalam hatinya ada sifat rahmat. Allah tu, dia maha pemberi rahmat. Tiba-tiba dia tengok makhluk dia sangat rahmat dengan anjing. Sedangkan Allah, zat yang jauh lebih sayang, lebih tinggi dia punya rahmat daripada perempuan tersebut. Maka di atas rahmat Allah yang tak ternilai itu, yang tak ada sempadan, itulah Allah sudi untuk mengampunkan dosa-dosa wanita yang memberi minum kepada anjing. Kemudian ada lagi banyak persoalan-persoalan netizen. Cik Man petik lagi, antaranya, Cik Man, kalau saya mati, tak sempat taubat, masuk neraka ke? Cik Man pun tak pasti yang bertanya soalan ni dah mati ke belum. Tapi minta-minta waktu dia tanya ni, dia belum matilah. Tapi baguslah soalan ni menunjukkan dia rasa macam concern. Cik Man, kalau saya mati tak sempat bertaubat, baik. Pertama sekali Cik Man nak beritahu kepada netizen yang tanya, tugas Cik Man bukan nak menentukan syurga neraka orang. Ya, kita bukan nak spesifik. Cik Man yakin dek, adik sekarang ni sedang berada di neraka. Tak. Tugas Cik Man bukan macam tu. Kita cuma bagi tahu ciri-ciri yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Lawan mak masuk neraka. Tak nak bertaubat mungkin masuk neraka. Buat dosa besar mungkin masuk neraka. Tapi kalau kita dah mati, mungkin kita tak sempat untuk minta ampun. Maka dekat sana kerja siapa? Kerja Allah. Allah menentukan. Terpulang kepada dia. Dekat dunia kita nampak orang tu buat dosa. Tiba-tiba dekat akhirat pula dia masuk syurga. Yang kita pula selalu pergi masjid. Kenapa? Ini Cik Man bagi gambaran supaya kita tak underestimate. Dia bukan satu kisah yang Cik Man bagi gambaran supaya kita ni jangan pandang rendah pada orang lain. Kita tengok orang tu buat dekat dunia dulu, bukan kau selalu buat maksiat ke? Tiba-tiba pula engkau masuk syurga. Aku pula banyak kaki masjid, kemudian selalu buat program-program amal, bersedekah tak pernah tinggal. Tiba-tiba engkau senang-senang masuk dalam syurga macam tu tanpa dihisap. Kita tak tahu perjalanan hidup dia. Kita tak tahu pengakhiran dia macam mana. Kadang-kadang kita nak tahu orang tu bertaubat. Engkau tak solat taubat pun, tiba-tiba engkau mati aja. Tapi dalam hati ni kita tak tahu betapa dia takut sampaikan dia sakit dan dia mati. Maka sebab tu kita jangan terjah isi hati seseorang. Dan ada banyak benda yang kita tak tahu berkenaan dengan seseorang yang melalui perjalanan hidupnya dengan dosa, kemudian kita tak tahu dia taubat ke tidak, kita berbaik sangka saja dengan Allah. Mungkin dari segi zahirnya kita boleh tentukan dia mati dalam keadaan sedang beratur untuk beli nombor ekor. Saya nampak dia lari daripada kaunter tu, kemudian naik motor dan dia aksiden, berterabur kertas nombor ekor dia. Kita nampak zahir dia masuk neraka, dia berdosa. Tapi kita tak tahu entah dia aksiden sebab kelang kabut nak pergi masjid, nak semayang taubat. Kemudian ditabrak lori, kemudian bersepah. Jadi isi-isi hati ni bukan tugas kita untuk menilai. Jadi banyak lagi perbahasan yang kita nak bincangkan tentang isu taubat. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali semula ke rancangan Jawapan Panah Cik Man. Dan kita berada dalam topik taubat, iaitu yang membawa maksud kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi tu Cik Man ada bincang pasal ataupun kongsi dengan satu hadis berkenaan dengan seorang perempuan, dia pelacur ataupun melakukan perbuatan maksiat dan Allah ampunkan dosa-dosa dia disebabkan dia ada sifat rahmat kepada makhluk yang lain, itu kepada anjing. Yang anjing itu bagi kita satu binatang yang menjijikkan. Sebab tu Nabi dalam satu hadis menyebut, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan bersikap ihsan, bersikap baik, lembut, ada rasa rahmat semua ke atas semua benda. Sekalipun itu binatang, tapi kalau kita nampak dia dalam kesempitan, kita bantu. Ini kan pula manusia. Mungkin disebabkan sifat rahmat ataupun kasih sayang. Perempuan yang asalnya dia seorang pelacur ataupun kerja dia memang tak bagus, itu tadi menyebabkan Allah sudi untuk mengampunkan dia. Kemudian ada persoalan-persoalan daripada netizen yang banyak sebenarnya soalan-soalan netizen. Cik Man petik antaranya, Cik Man, saya mu'allaf, perlu ke saya solat taubat? Baik, mu'allaf ni
istilah yang kita berikan pada non-Muslim yang kembali kepada fitrah. Yang masuk Islam lah. Kan? Jadi dah masuk Islam ni nak solat taubat tak? Sebelum tu dengan menyembah itunya, menyembah ininya dengan akidah yang tak betul dan seumpamanya. Kita kena faham, taubat itu kembali kepada Allah. Maka apabila seseorang yang sebelum itu akidahnya tidak betul, dia berlaku syirik dengan Allah, bila dia kembali kepada agama asal, maknanya dia kembali kepada Allah. Itu salah satu daripada konsep ataupun bentuk taubat. Jadi insya-Allah Allah akan ampunkan dengan dia masuk dan kembali kepada, dia bukan masuk agama baru, dia kembali kepada fitrahnya sendiri iaitu Islam. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap daripada baby dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya dalam keadaan suci, sebagaimana yang Allah nak dia berada dalam keadaan suci itu, maka Islam itu menjadikan kita bersih dan suci. Jadi seorang non-Muslim bila dia kembali balik kepada fitrahnya, itu masuk agama Islam, insya-Allah Allah akan ampunkan dosanya. Maka dia tak wajib untuk ganti balik solat-solatnya yang terdahulu. Jadi soalannya, perlu ke dia solat taubat? Itu merujuk baliklah kepada syarat-syarat taubat tadi. Dia menyesal apa yang dia lakukan ketika dia kufur kepada Allah, dia berazam untuk meninggalkan, dia berhenti serta-merta takkan lagi berlaku syirik, maka dia sudah dikatakan orang yang kembali sebagai orang yang bertaubat. Solat taubat ni Cik Man nak huraikan di sini, dia bukan syarat. Maknanya kalau tak solat itu bukan membawa maksud dia tak taubat, sebab perbuatan taubat ini adalah perbuatan hati, menyesal. Kita tak payah bagi tahu orang, aku menyesal doh, tak. Dia sendiri rasa dalam hati, kerja hati. Kemudian berazam untuk meninggalkan, itu kerja hati juga. Kemudian meninggalkan serta-merta, itu pun kerja hati juga. Jadi sebagai tambahan, maka sebab tu kita dicadangkan untuk solat taubat. Sedangkan sebelum kita solat itu pun kita dah buat ataupun dah melunaskan syarat-syarat taubat nasuha tadi. Jadi solat taubat itu sebagai satu usaha tambahan untuk mencantikkan sistem kita. Sebab dalam solat kita akan berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian doa selepas solat lagi, ya Allah, aku dah bertaubat tadi, aku semayang taubat, aku minta kau terima aku sebagai hamba. Kemudian kita pujuk rayu, bermunajat kepada Allah. Maka itu sebagai nilai tambahan. Alright? Baik. Seterusnya adik-adik dan penonton-penonton sekalian, Cik Man bacakan soalan-soalan netizen. Cik Man, solat taubat memang waktu malam ke? Kalau ikutkan solat taubat ni 2 rakaat, dia boleh buat waktu siang, dia boleh buat pada waktu malam. Cuma di kalangan kita memasukkan solat taubat ini dalam program qiyamul lail ataupun tahajud, maka dibuat pada waktu malam. Yang asalnya solat tahajud ataupun bangun malam itu adalah solat sunat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kita buat 2 rakaat. Cuma kita ada yang niat ini solat taubat, kemudian ini solat orang kata solat hajat, yang ni solat tasbih dan seumpamanya. Jadi tak ada masalah pun kita nak buat ada siang ataupun pada waktu malam. Cuma kalau kita nak dapat pahala yang special itu ataupun afdal, dia punya kelebihan itu, maka kita buat pada waktu malam lah. Sekaligus kita dianggap sebagai orang yang bangun malam ataupun orang yang bertahajud. Contohnya dalam tempoh pukul 2, pukul 3, pukul 4, yang penting sebelum subuh, maka itu situasi yang orang kata sunyi, kita bangun, kita bermujahadah. Ialah waktu-waktu tengah seronok tidur, kita tengok orang lain tidur, manalah dapat membantu motivasi kita untuk bangun. Sebab waktu itu memang waktu orang kebanyakannya tidur. Jadi disebabkan orang tidur, kita pun rasa macam lebih termotivasi nak tidur. Tapi disebabkan kita kuat, kita lawan juga perasaan nak tidur, maka kita bangun di waktu malam yang sunyi, waktu kita rasa macam boleh khusyuk untuk minta kepada Allah dalam keadaan orang lain semua sedang tidur nyenyak. Ini dia punya fadilat ataupun dia punya kelebihan. Walaupun sebenarnya kita boleh sembahyang sunat di siang-siang hari lah. Baik, seterusnya Cik Man nak kongsi ada satu kisah yang menunjukkan betapa luasnya pintu rahmat Allah. Iaitu satu hadis sahih berkenaan dengan pembunuh. Jadi bila membunuh ni korang dah tahulah dosa dia dosa kecil ke dosa besar. Pembunuh ni dosa kecil ke dosa besar. Jadi membunuh itu tidak berdosa sebenarnya. Kalau bunuh nyamuk, yang kita nak bincangkan kat sini ialah membunuh manusia tanpa ada kebenaran daripada Allah. Sesuka hati bunuh orang, tak puas hati sikit-sikit bunuh orang. Bukan sebab dia bunuh tu nak melaksanakan hukum qisas dan dia sebagai seorang pemerintah dan dia jatuhkan hukum bunuh kepada orang yang membunuh orang lain. Ini dia sesaja bunuh orang, buat dosa besar. Jadi membunuh ni memang dosa besar lah. Jadi pada zaman dulu ada kisah seorang lelaki
yang membunuh 99 orang. Ya Allah, aku nak bunuh tikus pun menggigil, nak bunuh lipah pun menjerit dulu. Apatah lagi nak bunuh kucing tak sampai hati. Apatah lagi nak bunuh orang. Bukan seorang, bukan 10, 99 orang. Memang orang macam ni kita kata, kau ni memang jahat, confirm neraka dan kekal di dalamnya. Tak ada harapan untuk berubah. Oh, kau punya presiden makcik bawang memang naik segala tanduk. Memang turut judge. Tak payah tunggu keputusan Allah, keputusan aku yang menentukan kau masuk neraka. Ini bukan seorang dua yang kau bunuh. 99 orang ni. Tapi jangan lupa, rahmat Allah adalah suatu keajaiban. Lelaki yang bunuh 99 orang tadi, dia jalan. Dia nak taubat tu. On the way dia jumpa seorang yang kaki ibadat lah. Ya? Baik, kemudian dia tanya, Pakcik, saya dah bunuh 99 orang. Jadi, saya ni ada harapan ke untuk kembali kepada Allah? Maknanya taubat kepada Tuhan. Yang pakcik ni jawab, tak ada. Jadi orang bila tengah nak kembali, tiba-tiba kau buat dia give up, dia bunuh lah. Jadi cukup 100. Pandai dia genapkan tu, ya, sempurna, molek, angka, tak 100 dia bunuh. Itu sebab tu Cik Man nak kongsi pada adik-adik, waktu orang yang sedang berjalan ke arah kesempurnaan, jangan sekali-kali kita ungkit kisah silam. Itu akan merosakkan perjalanan taubat ataupun akan menghancurkan dia punya cita-cita yang baik. Yang sepatut itu kita terima dia dengan baik. Ya, tak ada masalah. Sebesar dosa sebesar mana pun kau pasti akan boleh kembali. Jadi lelaki itu tadi dia meneruskan perjalanan dia. Kemudian jumpa ada seorang yang alim. Orang alim ni dia faqih, dia faham macam mana nak membahagikan manusia. So bila lelaki pembunuh ni tanya, Tuan, saya dah bunuh 100 orang. Jadi boleh ke saya kembali bertaubat? Jadi orang alim sebab dengan ilmu dia kata boleh. Apa pula tak boleh bertaubat pula? Kan makcik bawang yang baik kan. Kau pergi aja dekat negeri yang baik, yang ada orang soleh. Jangan duduk sini. Ini tempat yang rosak. Engkau bercampur-campur orang tu yang kau buat gejala sosial tu. Maka dia pun pergi. On the way pergi, dia ditarik nyawa oleh malaikat maut, dia mati. Malaikat rahmat bergaduh dengan malaikat azab. Malaikat azab nak ambil dia, biar diseksa. Malaikat rahmat, dia dah bertaubat. Akhirnya dipendekkan cerita, malaikat rahmat berjaya mengambil ataupun menguruskan roh si pembunuh itu tadi. Akhirnya dia diampunkan Allah. 100 orang dia bunuh. Sebanyak mana pun dosa kita, pintu rahmat dan taubat Allah tetap lebih luas. Maka poinnya, jangan sesekali berputus asa kalau tak kita termasuk di kalangan orang yang kufur dan geng dengan syaitan dan iblis yang sentiasa ingin menjatuhkan kita. Tapi ada satu benda penting yang korang kena ingat, hadis-hadis yang Cik Man kongsi berkenaan dengan perempuan yang pelacur tadi, kemudian hadis tentang pembunuh 100 orang tadi tu, ini bukannya sebagai alasan untuk kita buat maksiat ataupun tiket untuk buat maksiat, tapi hadis ini menceritakan, nak menerangkan betapa besarnya rahmat Allah. Bukan kita nak merancang pula kita boleh cakap, tak apalah, Allah Maha Pengampun, kita buat maksiat besok kita taubat. Tak. Kalau merancang macam tu maknanya ada unsur main-main dan memperlekehkan urusan dengan Allah. Jadi dia jadi dosa besar dekat situ. Tapi bagi kita yang memang tak merancang langsung, memang asasnya sebagai seorang Islam, memang tak pernah bercita-cita untuk buat kemungkaran, tiba-tiba kelemahan kita tergelincir, kita terbuat maksiat ataupun mungkin disebabkan kita lalai dan alpa, maka ketika itu janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah, kerana Allah Maha menerima taubat. Dan selepas bertaubat, kita seboleh-bolehnya berusaha untuk meninggalkan secara total kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi itu setakat yang Cik Man boleh kongsikan pada hari ini berkenaan dengan tajuk taubat dengan tema kita sifat-sifat mahmudah. InsyaAllah di lain-lain masa nanti kita akan sambung dengan topik yang lain. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.